Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Apa hal? Apa hal? Selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arif TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran anda, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya beda-beda. Come on y'all. Jika korang adalah subscriber Tega channel YouTube Rais Hamid Arif TV dan korang follow rapat kita punya video-video yang telah dikeluarkan, mesti korang perasan yang aku pernah buat satu konten ataupun 2-3 konten juga yang berkenaan dengan temuduga nak masuk tentera. Tak kisahlah persediaan lah, cara nak prepare lah, tips dah dan sebagainya. Dan baru-baru ini Alhamdulillah aku bersyukur gila sebab salah seorang pegawai yang terlibat dalam sesi temuduga tentera ni, temuduga nak masuk tentera ni, pegawai yang memang secara langsung memang dia lah pegawai yang bertanggungjawab di dalam sesi-sesi temuduga nak masuk tentera, temuduga ATM ni, telah berbesar hati nak kontak aku dan dia telah orang kata nak aku publish benda ni. Benda apa benda? Teguran ataupun tips juga daripada sudut seorang pegawai temuduga yang dia nak bagi tahu dekat korang calon-calon semua yang berminat nak masuk tentera, yang korang-korang yang nak join temuduga ni, yang korang perlu tahu benda-benda yang aku tak pernah cover, aku tak pernah cerita, yang sangat detail. Jadi korang kena tengok sesi aku interview dengan pegawai temuduga ni. Tapi minta maaf, aku tak dapat nak reveal dia punya identiti disebabkan beliau masih berkhidmat dalam perkhidmatan. Jadi terpaksalah kita mengkaburi wajahnya. Jom kita dengar apa dia nak cakap, apa dia nak tegur korang. Hello, Assalamualaikum, selamat petang. Kalau kita tengok orang awam kat luar ni, dia banyak benda dia tak tahulah. Kita tengok. And then kita boleh lepas ni, kalau nak bagi reference tu, kita more on book lah. Lepas ni kita tengok kan. Mungkin kita tengok macam tadi dia tanya tempoh perkhidmatan, dia tak tahu kenapa dia berhenti 14 tahun, 18 tahun. LLP macam mana, pegawai macam mana. Mungkin dia tak nampak ni kot. Satu lagi kalau kita melalui channel Riz Hamid ni pula kita tengok, mungkin kita boleh buat promotion untuk geng-geng yang nak pergi anggota ni pun, rekrut LLP dari segi Air Force, Navy dengan Army ni. Kita buat promotion kat sini. Tak ramai yang tahu. Macam dulu kalau kita tengok dekat Air Force, Major Chairil pernah buat. And then kalau kita tengok kat sini ni, kita boleh bagi input ni kot. Cara persediaan. Sebab kalau kita tengok channel ni, banyak budak-budak muda yang nak pergi rekrut. Kita tengok kan dalam channel Riz Hamid ni. Mungkin diorang tak ada knowledge dekat situ. Persediaan tu, nak report macam mana. And persediaan. Kadang-kadang kita tengok diorang dapat. Kalau kita tengok diorang dah nak untuk apply untuk masuk tentera ni, patut permohonan tu dah berjaya. Result mantap apa semua kan. Once pergi pemilihan, baru nak pergi pemilihan, kita tengok dah gagal. Yang pertama sekali kita tengok diorang ni dari segi punctuality. Let's say kalau kita kata pukul 8 dah sampai kat Dewan, ada yang 8 suku, 8.10, pintu kita dah close dah. Ni based on pengalaman lah kan. Kita buat kat pengambilan dulu kan. And then merayu-rayu, kita tahu mak bapak datang dari jauh apa semua, orang susah. And then yang keduanya persediaan mental lah. Persediaan mental kalau kita tengok pemilihan kat satu tempat tu, ramai, sampai 1,000-1,500 orang. Kadang-kadang kita nak ambil dalam 300 orang. Kita buat PT sekejap, bagi lari sekejap pun itu mental dah cair, belum kena yang teruk-teruk lagi kan. Itu yang pertama lah. Yang kedua ni dari segi knowledge. And then kita tengok mana yang minat nak masuk askar ni, knowledge dia kena mantap lah. At least dia tahulah. Dari segi servis, kalau dia apply Air Force, at least dia tahu bases kat mana, aircraft jenis apa, apa-apa. Kalau Navy, macam mana pekerjaan Navy dia macam mana, Army kerja dia macam mana. So bila kita dalam temuduga tu, banyak yang diorang tak tahu, kita tengok diorang ni tak ada minat lah. Persediaan tu. Bila persediaan tu tak ada, dia tak buat research, tak buat dia punya dapatan kajian tu, kita nampak orang tak minat. Bila tak minat, kita tak nak ambil. Itu je. Yang keduanya dalam tentera ni, yang kita nampak, walaupun kita cerdik, kita pandai, dalam tentera ni kita kena ikut arahan. Once kita dah ikut arahan, kita dah terima, baru kita analyse. Benda ni tak boleh lah tuan. Apa kata kita tukar macam ni? Apa kata kita buat macam ni? Baru kita nampak kat situ, betul tak? Ini belum apa-apa kita tahu. Kita kadang-kadang rekrut ni banyak sekarang dah ada diploma, ada degree. Sebab diorang nak masuk ni, pertama sekali diorang minat. Yang kedua, qualification diorang ni. And then diorang masuk dalam tentera ni, mungkin kita nampak culture shock. Dia tak boleh terima. Kadang-kadang dia masuk tu umur dah 25-26.
Yang nak belasah dia pula kadang-kadang dia punya senior setahun, muda umur 19, penerimaan tak boleh. So dalam tentera ni kita tak kira umur lah. Kita kira siapa intake siapa senior. So ikut je arahan. Itulah kita nampak kan. Yang tadi tu kita tengok banyak yang bertanya apa fungsi tentera ni, kita tak nampak. Betul tak? So dalam fungsi kita ni, kita tak boleh nak bagi tahu orang apa benda yang kita buat. Macam polis pun ada fungsi-fungsi dia yang dia nampak dengan orang awam. Kan? Macam dulu kita nampak lah, sebelum ni kita ada Blue Ocean Strategy kan. Apa yang kita buat dekat dalam forces ni. Sekarang ni kita dah tak ada Blue Ocean Strategy ni lah. So kita dah buat more kepada CIMIC, Civil Military punya pendekatan kan, betul tak? So sekarang kita tak boleh nak approach benda ni kat orang awam. Kalau kita bagi tahu semua sekali, susahlah hidup kita kan. Macam kau cakap tadi, aku dah buat dah tau video persediaan untuk interview apa semua tu, tapi it's very general punya ni lah, sebab aku tak into detail sangat sebab macam nak cakap sebab ada benda yang aku tak boleh nak bagi tahu and aku expect orang ikut tau. Sebab aku kena fikir this is mentality yang orang yang belum tukar nak jadi tentera lah. So, contohnya macam sebelum kau nak masuk, kau kena ambil tahu dulu. Kau kena anticipate. Kau kena tahu sejarah Air Force, nama-nama panglima, bases dekat mana and ada berapa cawang. Tapi macam yang kau cakap tadi, itu bagus tu. Maybe aku boleh up yang ni, yang sesi dengan kau sekarang ni, aku boleh naikkan dekat aku punya YouTube. Contohnya macam punctuality, pukul 8, pintu tutup. So kita tak boleh tolerate sebab itulah askar kan. Kena punctual. So dari segi pertama kehadiran tu kita dah boleh nampak lah. Dia tak punctual, memang kita pancung dia. Yang kedua kalau kita tengok dari segi pakaian dia. Patut dia dah kena tahu lah pakaian ni macam mana kan. Kadang-kadang kita tengok dia nak pergi pemilihan, dia dah kata pasal long sleeve bertie. Kadang-kadang kita tengok long sleeve bertie, seluar tak iron, baju tak apa ni. First impression kita tengok minat tu tak ada out. Out menangis-nangis lah kat luar. Mak bapak merayu kat pintu tu. Kita kadang-kadang kita tak boleh bagi simpati lah kan. Ramai lagi yang susah kan. Temuduga tu kita tahulah apa yang kita nak temuduga apa semua tu kan. So temuduga tu masa dah dia dah lepas banyak stage lah tu. Dah lepas habis 2.4, ujian psikologi, ujian-ujian lain-lain tu. Dia dah lepas. Once tu kita temuduga. Temuduga tu kita nak tengok dia punya confident lah. Apa knowledge dia yang dia ada apa semua tu kat situ. Satu yang kita orang bagi masa dengan pemilihan ni senang je. Ada lebih kurang 500 orang kat dalam dewan. Cara kita nak buang dia, kita suruh dia lompat setempat sambil pegang kertas macam tu. Kadang-kadang baru 5 minit. Okay, siapa kata kita tengok kita buat kan? 5 minit, siapa tak tahan hantar kertas permohonan tu ke depan. Bila once dia hantar ke depan, dia balik lah. Serius lah? Itu pun dia tak boleh buat lah kadang-kadang. Calon pun ada macam tu. Lompat setempat sambil pegang kertas kan. Lompat je lah. Siapa tak tahan hantar kertas ke depan balik. Hantar kertas balik. Itu kita nak tengok mental je sebenarnya. Kadang-kadang kita boleh berlompat 10 minit, 15 minit, 20 minit. Simple je. Kadang-kadang kita tengok tu persediaan lah. Bila benda mudah macam ni dia tak boleh buat, persediaan dia tak ada, dia tak boleh lah. Sebab once dia dah pergi rekrut tu nanti lagi hardcore. Memang tak tidur malam apa semua. Benda yang pelik-pelik, cooperation, itu je lah. Macam aku sendiri lah, masa aku interview dulu, tahun 2003 dulu kan. Aku interview dekat Tanah Merah dulu lah, dekat Camp Klubi semua kan. Pegawai interview tu adalah Navy, okay. Dia bagi satu je, aku ingat lagi. Time tu nak beratur makan. So biasalah, awam kan, orang kabut, berebut-rebut. Dia jerit, dia suruh semua front support. Tengah panas lah. Aku rasa dekat 10 orang kot, give up terus. Baru suruh front support, static tau. Belum up down lagi. Betul? Itu je dia bagi. 10 orang, belah. Kadang-kadang tu cara nak terbaik kita nak buang. Kadang-kadang kita nak tengok dia punya dari segi yang lain tu susah kan. Semua orang sama je kita tengok. Kita tengok persediaan mental je kat situ lah. Betul. Tapi itulah kan, askar kan dah kena belasah macam mana pun, lama tak jumpa tu, dia punya brotherhood tu tinggi. Come on lah. Okay, buddy. Okay, thank you so much for your info and knowledge. Thank you so much. Okay. Assalamualaikum. Salam. Macam faham dah. Dapat dah.
tangkap dah apa yang dia nak bagi tahu, apa yang pegawai tu nak bagi tahu, faham dah. Jadi korang-korang yang nak pergi ke Temuduga ni, yang plan nak pergi Temuduga ni, yang minat nak masuk tentera ni, yang nak masuk Temuduga ni, banyak kali aku cakap, korang kena take note benda-benda kecil ni. Sekecil-kecil menepati masa, punctuality. Korang kena ambil tahu, korang kena pentingkan. Orang cakap pukul 8, pukul 8. Dalam tentera, insya-Allah tak ada istilah simpati, tak ada istilah kesian. Walaupun ada sesetengah ibu bapa sampai menangis-nangis. Okey, korang yang kena ingatkan mak bapak korang yang nak bawa korang pergi interview tu. Okey, remind dia, kita kena sampai awal, kita kena sampai awal. Okey, untuk nak mengelakkan ibu bapa kita sedih lah, sebab macam yang pegawai tadi tu cakap lah, kita faham datang dari jauh dan sebagainya. Dah tahu jauh, datang sehari awal dan sebagainya. Okey, supaya kita tak terlambat lah nak datang ke Temuduga. Dan juga benda-benda lain, contohnya adalah kekuatan mental. Korang walaupun baru jadi calon Temuduga, mental korang sudah diuji awal-awal. Okey, so ingat, okey, jangan jadikan ni sebagai satu peringatan supaya korang boleh prepare bila nak pergi interview, nak masuk tentera nanti. Okey, so sekiranya korang ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, insya-Allah bolehlah tulis di ruangan komen. Dan jangan lupa untuk share video ni, penting. Aku tahu ramai yang minat masuk tentera. Okey, tahun depan punya SPM, tahun ni punya SPM, maybe ada yang plan nak pergi interview tentera. Sila share ni dekat dorang, please. Sangat-sangat penting. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Kita road to 200k subscriber. InsyaAllah kita akan ada giveaway yang gempak. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid yang selepas ini. Thank you atas sokongan korang setakat ini. InsyaAllah kita akan bagi konten-konten yang mantap selepas ini. Okey? Sehingga kita bertemu lagi dalam next video. Take care, jaga kesihatan, jaga SOP, dapatkan vaksin, jangan bertangguh. Ada walk-in, pergi saja. Okey? InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.